A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sabilahu wa nahaja manhajahu ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Khabar semua. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya atas nikmat dan Islam, nikmat iman dan juga Islam yang membawa kita pada pagi ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang dikurniakan padanya keberkatan, doa para malaikat, rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan dan dikira sebagai satu amal salih kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya jemaah sekalian, insyaallah pada pagi ini kita akan menyambung pembacaan kita Riyadhus Shalihin. Dan kita dah sampai pada bab sabar pada muka surat yang ke-22, iaitu menyambung hadis Sayyidina Suhaib bin Sinan. Kita dah baca Sayyidina Anas, hadis yang keempat, hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. وعن أنس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه القرب فقالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أباته فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبته أجاب ربا دعاه يا أبته جنة الفردوس مأواه يا أبته يا جبريل على. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. حديث رواية البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu dia bercerita, ketika sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terlihat menderita sekali kerana sakaratul maut. Melihat kondisi yang demikian, Fatimah radhiyallahu anha berkata, alangkah menderitanya ayahanda, maka dia menyahut, tidak ada penderitaan lagi atas ayahmu setelah hari ini. Setelah dia wafat, Fatimah mengatakan, wahai ayahanda yang telah menjawab panggilan Rabbnya, wahai ayahanda yang syurga Firdaus menjadi tempat tinggalnya, wahai ayahanda yang kepada Jibril kami memberitahukan wafatnya. Sesudah beliau dikubur, Fatimah radhiyallahu anha bertanya, beredakah jiwa kalian untuk menaburkan tanah ke atas tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang keempat dalam bab sabar, sebuah hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal dunia pada tahun 96 Hijrah, sahabat yang terakhir meninggal dunia di Madinah. Anas bin Malik katanya menceritakan tentang saat ternak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, lamma thaqula Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sedang sakit ternak. Thaqula ni berat, diistilahkan sebagai berat. Yang ni sakit ternak menghadapi sakaratul maut. Beliau berasa sakit ketika menghadapi saat-saat kematian. Lalu anaknya Fatimah berkata, kata Sayyidatina Fatimah, aku tidak sampai hati melihat ayah menanggung kesakitan ini.
Lalu Nabi SAW menjelaskan, ayahmu tidak akan berasa sukar lagi selepas ini. Yang pertama, hadis ni apa kaitannya dengan bab sabar? Kita baca bab sabar, apa kaitannya dengan bab sabar? Yang pertama adalah sabarnya Nabi SAW menghadapi kematian. Saat menghadapi kematian. So ketika sakit yang berat itu, Nabi SAW masih lagi boleh menenangkan anaknya Fatimah dengan katanya, ayahmu tidak akan berasa sukar lagi selepas ini. Fatimah mari jumpa dia, Fatimah tu Zahra, anak dia kata, anak dia sedih tengok dia, wa karbaya abatah, kata suka ni kau ni wahai ayah, nampak susah ke menghadapi sakaratul maut. Lalu kata Nabi SAW, ayahmu tidak akan berasa sukar lagi selepas ini. Apa maksudnya? Maksudnya hak sukar tu dunia. Yang susahnya dunia ni, nak menghadapi kehidupan atas dunia. Selepas kematian orang-orang soleh, apatah lagi Nabi SAW, tidak ada lagi kesukaran di akhirat. Bila pergi bertemu dengan Allah SWT, tidak ada lagi kesukaran. Sebab itu dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Hamba Allah Ta'ala yang mukmin, orang yang beriman, apabila matinya itu, perasaannya adalah seolah-olah dia berehat daripada kesakitan dunia, kelelahan dunia. Kita penat atas dunia ni, kita penat mentaati Allah Ta'ala, penat menghadapi ujian dunia. Kita berehat daripada dunia menuju ke rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita kata pulang ke rahmatullah. Pulang ke rahmatullah. Orang mukmin akan bahagia sebab dia balik ke rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kata Nabi, al-abdul fajir, orang yang fajir, orang yang suka buat jahat, terbalik. Macam mana terbalik? Yastarihu minhu al-ibadu wal-biladu wal-syajar wal-dawab. Kalau orang mukmin tadi dia berehat daripada dunia, orang fajir, orang yang suka buat jahat ni, dunia berehat daripada dia. Dunia berasa tenang bila dia mati. Terbalik. Jadi apabila dia mati pun, dia pun tak tenang. Jadi kata Nabi SAW, dah betul, tidak ada lagi kesukaran selepas ni wahai Fatimah. Aku sudah akan pergi menemui Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi SAW wafat? Tahun berapa tuan-tuan? Tahun ke-11 Hijrah. Tahun ke-11 Hijrah. Masihinya asalnya 630 lebih, 633, 632 macam tu. Tahun ke-11 Hijrah. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, selepas Nabi SAW meninggal dunia, kata Fatimah, hai ayah, kau sudah memenuhi panggilan Tuhan. Beliau adalah penghuni syurga Firdaus, sampaikanlah berita kematiannya kepada Jibril. Sebenarnya bila baca terjemahan ni, dia tidak sebab bahasa Fatimah ni, kalau kita baca teks Arab dia guna macam syair. Dia membaca syair. Wa karbaya abatah, kata hai ayahku, sedih aku tengokmu. Ya abatah, apa nama, jannatul firdausi ma'wah, ay abatah, syurgalah tempatmu. Ya abatah ila Jibril, dan wahai ayahku, kepada Jibril kami sampaikan berita kematiannya. Jadi seolah-olah meratap, seolah-olah satu ratapan. Sehingga apabila Nabi SAW dikebumikan, kata Fatimah kepada para sahabat yang hadir, mengapakah saudara sekalian tidak menyempurnakan kerja menutup tanah ke atas kubur ayahku? Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat terjemahan ni terbalik sebenarnya. Terjemahan ni terbalik. Soalan Fatimah sebenarnya adalah, mengapakah saudara sekalian sanggup
sanggup menyempurnakan kerja menutup tanah ke atas kubur ayahku. Kata dalam bahasa Arab ni atabat, terjemahan yang tu kan, atabat anfusukum an tahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Betulkan sikit yang tu. Maksudnya Fatimah kata kepada para sahabat, sanggup kamu semua kuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup kamu semua letak tanah, kambus Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Jadi hadis ni peliknya Imam Nawawi bawa dalam bab sabar. Sedangkan zahirnya Fatimah tu Zahra, Sayyidah Fatimah ni seolah-olah meratap di atas pemergian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kita meratap? An-niyahah dalam bahasa Arab, hukum fiqhnya tak boleh kita meratap. Tak boleh kita meratap. Cuma dalam hadis Sayyidah Fatimah ni, Imam Nawawi seolah-olah nak memberi isyarat bahawasanya ada perkataan-perkataan yang walaupun bunyinya macam ratap, tapi dia bukan ratapan. Apabila dia tidak disertai dengan suara yang kuat, menangis, itu bukan ratapan. Kalau dia hanya sekadar ya Allah sedihnya, tapi cakap hanya sekadar suara yang perlahan, nangis teresak-esak boleh. Tapi kalau dia menjerit sana sini dengan suara yang kuat, itu dikira sebagai an-niyahah, ratapan yang diharamkan oleh syarak. Baik. Yang last tu, Sayyidatina Fatimah tanya kepada para sahabat, sanggup kamu semua ni mengkampuskan tanah di atas wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Anas ketika meriwayatkan hadis ni, dia menjawab dalam hati. Dia merawikan hadis ni, dia kata sebenarnya tidak ada seorang pada kalangan kami ni yang sanggup, tak redha, tak suka, tapi oleh kerana inilah perintah Nabi SAW, inilah perintah, inilah wasiat Nabi SAW supaya kita kuburkan dia. Maka kasih sayang pada sahabat tu berbolak-balik, berbolak-balik. Baik, peristiwa kewafatan Nabi ni panjanglah kalau kita nak ceritanya. Kita sambung pada hadis yang ke-5. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه وابنه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد اختبر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده في أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه لا يأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبال وأني بن كعب وزيد بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقطع، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمن. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula radhiyallahu anhuma, maula sekaligus orang kecintaan dan anak seorang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, salah seorang dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Zainab radhiyallahu anha mengutus seseorang untuk menyampaikan kabar berikut kepada beliau. Sesungguhnya putraku sedang menghadapi sakaratul maut,
Oleh kerana itu kunjungilah kami. Maka beliau menyuruh utusan tersebut supaya kembali sambil menitikkan salam untuknya seraya bersabda, sungguh segala sesuatu itu milik Allah, baik apa sahaja yang dia ambil maupun apa sahaja yang dia berikan, dan segala sesuatu sudah ditetapkan di sisinya. Oleh kerana itu hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Kemudian puteri Nabi memutuskan lagi utusan tersebut dengan bersumpah agar beliau mendatanginya. Maka Rasulullah SAW pun bangkit bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit dan beberapa sahabat radhiyallahu anhum yang lainnya. Lantas anak yang sakit dan sedang sakaratul maut itu diangkat ke pangkuan beliau. Kemudian dia didudukkan di pangkuan beliau dengan nafas yang terjungak-jungak. Melihat kondisi itu, beliau menitiskan air mata. Lalu Sa'ad bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau menitiskan air mata? Beliau pun menjawab, inilah rahmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala ke dalam hati hamba-hambanya. Dalam satu riwayat disebutkan dalam hati orang-orang yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Sungguh Allah SWT mengasihi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Hadis muttafaqun alaih. Baik. Hadis yang kedua sama juga hadis yang berkaitan dengan kewafatan atau kematian seseorang. Daripada Sayyidina Abu Zaid, yakni Usamah bin Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhuma, anak angkat kepada Nabi SAW ataupun dipanggil hibbun Nabi SAW. Anak kepada hamba Nabi SAW. Hamba tu Nabi bebaskan, jadikan pembantu dia yang paling dia sayang, Zaid bin Harisah. Usamah bin Zaid meninggal tahun 54 Hijrah. Sayyidina Usamah bin Zaid meninggal tahun 54 Hijrah. Usamah ni orang yang sangat-sangat disayangi oleh Nabi SAW, sampai orang panggil dia Usamah bin Muhammad. Usamah bin Muhammad SAW. Sehingga Allah Ta'ala turunkan ayat menegur, tak boleh panggil Usamah bin Muhammad, kena panggil Usamah dengan nama ayah dia, Usamah bin Zaid. Anak angkat kan, anak angkat tak boleh dia beri nama mengikut ayah angkat, dia kena bagi nama ikut ayah kandung. Tegur. Masa tegur tu pun orang tak boleh terima. Orang tak boleh nak terima bahawasanya Usamah ni bin Zaid. Orang masih nak panggil Usamah bin Muhammad. Sampailah mari tukang tilik Ahlul Qafah mari masuk di masjid ketika Nabi tengah tidur dengan Usamah, belunjuk kaki, duduk belunjuk kaki. Bila dia tengok tapak kaki, dia pun kata, ini bukan anak yang ini. Dia kata, ini bukan sama-sama ahli waris. Testing, test. Boleh bateri tak? Lampu ni? Ke bateri? Best, testing. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, okey. Bismillah, okey. Mana tadi? Ahlul Qafah. Mana tadi? Ahli tilik nasib dia panggil. Tilik waris. Macam orang cek kita ini, orang cek DNA lah. Orang Arab dulu ditilik dapat jari je. Dia kenal lah. Ni anak siapa. Dan itu dipakai. Bukannya orang kata benda cerita karut dah. Orang Arab percaya Ahlul Qafah ni memang dia mahir. Jadi bila tengok kaki, tapak kaki, dia kata bukan. Nabi dengan Zaid bin Harisah ni tidur satu selimut. Usamah bin Zaid ni tidur satu selimut. Jadi bila dia kata bukan, jadi benda tu jadi lebih diterima oleh orang Arab berbanding wahyu. Patutnya wahyu settle dah. Dah. Dengar cerita ahli Qafah juga. Jadi barulah berubah. Barulah orang panggil Usamah bin Zaid bin Harisah. Dan memang dia ni antara orang yang Nabi SAW lebih sayang, sehingga berbanding sahabat-sahabat yang rapang. Sehingga kalau Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, apabila dia bagi barang kepada anak dia, dia memberi sesuatu ke, ghanimah ke, dia beri harta ke, dia bagi duit ke dan sebagainya, dia akan panggil Usamah bin Zaid. Kalau dibagilah Abdullah anak dia 1,000, dia akan bagi Usamah ni 45,000. Berganda. Sebab benda? Sebab Usamah ni dia kata dicintai oleh Rasulullah SAW. Bukan aku yang cinta dia, Rasulullah cinta dia. Oleh kerana Rasulullah cinta dia, aku
mengikut sunnah Nabi SAW pada orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Orang yang Nabi cinta, maka kita pun cinta. Lalu dia meriwayatkan sebuah kisah tentang Zainab, anak perempuan Nabi SAW, menghantar utusan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yakni memberitahu Nabi Muhammad tentang bahawasanya anak saya hampir meninggal dunia. Yakni anak kepada Zainab. Kenal anak Zainab? Zainab kita kenal, Zainab anak Nabi, anak Zainab. Dari situ. Ali. Yang dengan kahwin dengan Abul As itu, Ali dengan Abul As. Aywa, Ali dengan Umamah. Yang kahwin dengan Abul As As-Saqafi. Orang anak-anak kepada Abu Sufyan. Abul As As-Saqafi anak kepada Abu Sufyan. Suami dia yang dikahwin masa jahiliah. Zaman jahiliah. Kemudian bila berhijrah, masa dalam keadaan dia hamil, digugur di tengah jalan. So anak dua orang tu dibawa ke Madinah, Ali dan juga Umamah. Umamah ni cucu kesayangan Nabi SAW. Umamah ni cucu kesayangan. Biasa panjat masa Nabi semaya ni Umamah. Antara cucu kesayangan Nabi SAW. Umamah ni riwayat sejarahnya dia berkahwin dengan Sayyidina Ali selepas daripada kewafatan Sayyidina Fatimah. Selepas daripada kewafatan Sayyidina Fatimah, isteri Ali. Sesugalunya. Jadi kat sini ulama khilaf, hak meninggal Umamah ke Ali? Umamah ke Ali? Yang tak terima pernikahan Ali dengan Sayyidina Umamah, dia kata hak meninggal ni Umamah. Dalilnya juga Nabi menangis. Nabi teresak-esak. Tapi yang lebih kuatnya adalah hak meninggal ni anaknya yang bernama Ali. Anak Sayyidatina Zainab yang bernama Ali bin Abil As As-Saqafi. Ini sebelum dia berkahwin dengan Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian Nabi SAW pada mulanya tak menerima jemputan tu. Jemputan untuk melihat anak dia. Dan Nabi hanya berpesan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Allah Ta'ala memberi dan Allah Ta'ala juga boleh mengambil. Apa yang Allah Ta'ala beri? Anak, harta kekayaan, masa, kehidupan. Jadi Nabi nak berpesan dengan kesabaran. Nabi bagi tahu antara benda yang kita perlu ingat untuk bersabar ketika kehilangan seseorang adalah Allah Ta'ala yang bagi. Dan berhak juga Allah Ta'ala ambil. Kita walaupun secara hukum syaraknya kita punya barang, kita punya pemilikan, bila kita miliki sesuatu tu sifat dia kekal. Tapi secara hakikinya atas dunia ni sifatnya sementara. Walaupun kita punya harta, kita punya anak beranak ke, kita punya ni saya punya milik kekal ni, lagi mana saya tak jual, memanglah awak punya milik secara syar'inya, secara hukum syarak. Tetapi secara hakikatnya itu adalah pinjaman. Apabila kita sudah tidak ada, kita langsung tidak berkuasa sikit abuk kepada barang-barang itu. Jadi itulah yang dipesan oleh Nabi SAW. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya Allah Ta'ala boleh memberi dan Allah Ta'ala juga boleh mengambil semua yang diberikan kepada kamu. Jadi sunnah juga untuk kita menyebut lafaz ini ketika bertemu dengan orang yang ditimpa musibah, kematian ke, hilang harta benda ke. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamman. Dan semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuklah hari kematian. Maka hendaklah kamu bersabar dan berazam mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian baliklah utusan tu mari pada Zainab. Zainab pula bawa anak itu bertemu dengan Nabi SAW sebab Nabi tak mari. Dalam keadaan ketika itu Nabi SAW berada bersama beberapa orang sahabat.
Lalu ketika Nabi SAW memangku budak yang tengah nazak itu, tengok anak kecil, cucu sendiri, tengok menitis air mata Nabi SAW. Dalam lafaz matan hadis tattari, taqaqqa ni menangis teresak-esak. Menangis teresak. Kenapa orang menangis teresak? Dia menahan. Kalau dia melepas, dia akan menangis kuat. Apabila dia menahan, dia jadi teresak. Jadi bila sahabat tengok Nabi teresak-esak, mari siapa tanya? Sa'ad bin Ubadah tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis?" Kerana pada saat dia melihat benda tu seolah-olah niat, seolah-olah tadi engkau pesan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Kau kata semuanya Allah Taala lah yang ambil, Allah lah yang memberi. Macam cool kan. Tiba mari kau menangis wahai Rasulullah. Kenapa wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air mata ini adalah lambang kasih sayang. Hadhihi rahmatun ja'alahu Allah Taala fi qulubi ibadihi. Ini adalah lambang kasih sayang. Allah Ta'ala meletakkan kasih sayang dalam hati hamba-Nya. Kasih sayang itu dalam hati, tak keluar, tapi kadang-kadang dia keluar melalui air mata yang bukan disengajakan. Kerana itulah Nabi SAW teresak-esak. Yang dilarang itu yang disengaja, menangis yang disengajakan, menjerit yang disengajakan, cakap merapu-rapu yang disengajakan. Lalu dalam laporan lain dinyatakan Allah meletakkan kasih sayang dalam hati hamba yang dia pilih. Sesungguhnya Allah mengasihi hamba-Nya yang pengasih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Beza riwayat ini adalah, yang pertama, kata Nabi SAW, air mata dalam kasih sayang, Allah meletakkan kasih sayang dalam hati hamba-Nya. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu meletakkan kasih sayang dalam hati hamba yang dia pilih. Maksudnya sifat ar-rahmah, sifat belah kasihan kita pada orang ni bukannya sifat yang sama pada setiap orang. Setengah orang berbeza daripada satu yang lain. Ada orang sayang ni lebih, ada orang sayang tu lebih, ada orang suka benda ni lebih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Kenapa cerita? Lepas ni dah cerita lain dah. Kenapa dua cerita ni, cerita kematian masuk dalam bab sabar, tapi seolah-olahnya tak sabar. Fatimah Az-Zahra tadi seolah-olah apa tadi? Meratap. Ni Nabi SAW menangis. Seolah-olah Imam Nawawi nak memberi syarat bahawasanya sabar itu tak semestinya awak bersikap keras hati. Sabar tu bukannya awak jadi bodoh gitu, tak. Sabar tu masih ada dalam kesabaran tu kasih sayang. Masih ada dalam kesabaran tu ujian yang kita tak mampu nak tanggung. Ujian kematian orang tersayang, menangis ini kalau menangis kan orang kata tak sabar pula. Belajar hadis sabar banyak contohnya, tiba-tiba menangis tak orang mati. Ini Nabi SAW sendiri yang bagi contoh. Bagi contoh. Baik. Kemudian hadis yang ke-6, hadis yang panjang ni. Ini cerita tentang Rabbul Ghulam. Cerita tentang Al-Ghulam. Pernah dengar cerita Ghulam? Pernah dengar kan? Tengok sikit-sikit dalam surah Al-Fajr. Hadis ni sebenarnya dikatakan juga sebab nuzul kepada ayat 1 hingga 10 surah Al-Fajr itu. Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Sama. Boleh? Hilang juga. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu kala ada seorang raja dari kalangan orang-orang sebelum kalian yang mempunyai seorang ahli sihir. Pada waktu ahli sihir ini sudah lanjut usia, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya aku sudah lanjut usia. Oleh kerana itu kirimkanlah seorang pemuda kepadaku supaya aku dapat mengajarkan kepadanya ilmu sihir. Maka sang raja mengirimkan kepadanya seorang pemuda yang akan diajarinya ilmu sihir. Dia jalan menuju tempat tukang sihir yang dilalui pemuda itu. Di jalan
Di jalan menuju tempat tukang sihir yang dilalui pemuda itu terdapat seorang pendeta, yakni ahli ibadah. Lantas pemuda itu duduk di dekatnya dan mendengarkan perkataan yang membuatnya kagum atau hairan. Setiap kali mendatangi ahli sihir, dia selalu melewati si pendeta serta singgah di tempatnya. Suatu saat ketika pemuda itu mendatangi ahli sihir yang memang telah mengetahui kebiasaannya tersebut, gurunya itu pun memukulnya. Kemudian hal itu diberitahukan kepada si pendeta dan dia pun berkata, jika kamu takut kepada ahli sihir itu, katakanlah keluargaku telah menahanku. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakanlah ahli sihir telah menahanku. Dalam keadaan demikian, suatu ketika pemuda itu mendapati seekor binatang besar yang menghalangi perjalanan orang-orang. Dia tergamam. Sekarang aku akan mengetahui apa ahli sihir yang lebih utama ataukah pendeta. Lantas dia mengambil sebuah batu, lantas berseru, "Ya Allah, apabila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai dari ajaran ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melanjutkan perjalanan mereka." Kemudian dia melemparkan batu tadi sehingga dia dapat membunuh binatang itu dan orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanan mereka. Selanjutnya pemuda itu mendatangi si pendeta dan memberitahukan hal tersebut. Maka pendeta berkata kepadanya, "Hai anakku, sekarang kamu sudah lebih baik daripada aku, kerana keadaanmu sudah sampai pada apa yang kusaksikan. Dan sesungguhnya kelak kamu akan diuji. Apabila kamu diuji, janganlah menyebut-nyebut namaku, yakni jangan tunjukkan aku kepada orang-orang yang memujimu." Setelah itu ternyata pemuda itu dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Bahkan si pemuda mampu mengobati manusia dari segala macam penyakit. Tak kala orang kepercayaan raja yang bermata buta mendengar berita tersebut, dia segera mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Orang itu kemudiannya berseru, "Semua ini akan menjadi milikmu jika kamu dapat menyembuhkan kebutaan aku." Pemuda itu pun menegaskan, "Sungguh aku tidak dapat menyembuhkan seseorang. Sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Jika engkau beriman kepada Allah Ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah dan dia akan menyembuhkanmu." Kemudian dia beriman kepada Allah Ta'ala dan Allah pun menyembuhkan matanya. Selanjutnya orang kepercayaan raja itu mendatangi sang raja dan duduk bersamanya seperti biasa. Kemudian sang raja pun bertanya kepadanya, "Siapakah yang mengembalikan pandanganmu?" Orang itu menjawab, "Rabbku." "Apakah kamu mempunyai Rabb selain aku?" tanya sang raja. "Rabbku dan Rabbmu adalah Allah," jawabnya. Maka penegasan ini sang raja langsung menghukum dan terus menyeksanya hingga dia pun memberitahukan identiti pemuda itu. Kemudian sang raja meminta agar pemuda itu datang ke hadapannya. Setelah menghadap, sang raja berkata kepadanya, "Hai anakku, sihirmu ini luar biasa hebat sampai dapat menyembuhkan buta dan penyakit kusta. Aku mendengar kamu juga telah melakukan ini dan itu. Namun pemuda itu menyanggah, 'Sungguh aku tidak dapat menyembuhkan seseorang. Sebenarnya yang menyembuhkan mereka ialah Allah Ta'ala.' Kerana pernyataan yang demikian, pemuda itu pun dihukum dan terus disiksa hingga dia memberitahukan identiti si pendeta. Lantas sang raja meminta supaya pendeta dihadirkan dan kepadanya diserukan, "Kembalikanlah kepada agamamu yang semula." Akan tetapi dia menolak sehingga sang raja meminta diambilkan gergaji. Gergaji itu pun diletakkan di atas kepalanya hingga membelah tubuhnya. Maka kedua belahan tubuhnya pun jatuh. Kemudian dipanggillah orang kepercayaan sang raja tadi dan diserukan kepadanya, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Namun dia pun menolak. Maka sang raja meletakkan gergaji di atas kepalanya hingga membelah tubuhnya dan kedua belahan tubuhnya itu terjatuh. Selanjutnya sang raja meminta agar pemuda itu dihadapkan kepadanya dan diserukan kepadanya, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Namun dia tetap menolaknya meskipun telah diancam akan dibunuh seperti dua orang sebelumnya. Maka sang raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa orang pengikutnya sambil memerintahkan kepada mereka, "Pergi dan bawalah dia ke gunung ini dan itu, bawalah dia naik ke atas gunung tersebut. Lantas jika kalian sudah sampai di puncaknya dan dia memutuskan untuk kembali kepada agamanya yang semula, maka tak ada masalah. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah dia." Mereka segera membawa pemuda itu naik ke gunung, sedangkan pemuda itu berdoa, "Ya Allah, lindungilah diriku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu." Maka gunung itu bergoncang hingga mereka berjatuhan darinya.
Lantas pemuda itu kembali menemui sang raja dengan berjalan kaki. Sang raja pun bertanya kepadanya, apakah yang telah terjadi kepada pasukan yang membawamu? Pemuda itu menjelaskan, Allah Ta'ala telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka. Kemudian pemuda itu diserahkan oleh sang raja kepada pasukan lain sambil diperintahkan kepada mereka, pergilah kalian dan bawalah dia dengan perahu ke tengah laut. Jika dia mau kembali kepada agamanya semula, maka dia akan selamat. Tetapi jika tidak, maka lemparkanlah dia ke tengah laut. Mereka pun berangkat lalu membawa pemuda itu, sedangkan pemuda itu berdoa, Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Lantas kapal itu pun terbalik dan mereka tenggelam kerananya. Setelah itu dengan berjalan kaki si pemuda datang menemui raja lagi. Sang raja pun bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan orang-orang yang bersamamu? Pemuda pun menjawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkanku dari kejahatan mereka. Lebih lanjut, pemuda itu berkata kepada sang raja, sesungguhnya engkau tidak mungkin membunuhku sebelum engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Apa yang harus kulakukan? Tanya sang raja. Pemuda itu menjelaskan, pertama, engkau harus mengumpulkan orang-orang di satu tanah lapang. Kemudian engkau salibkan aku di sebatang pohon, lantas ambillah panah dari tempat panahku dan letakkanlah panah itu pada usurnya, dan kemudian ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Rabb kepada pemuda ini. Maka lepaskanlah panah itu ke arahku. Sungguh jika engkau telah melakukan itu, nescaya kamu akan dapat membunuhku. Maka sang raja pun mengumpulkan orang-orang di satu tanah lapang, lantas dia menyalibnya di atas sebatang pohon, lalu dia mengambil satu panah dari tempat panah pemuda itu, dan selanjutnya dia meletakkan panah itu pada usurnya, dan kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Rabb pemuda ini, hingga dia melepaskan panah tersebut dan mengenai pelipisnya. Lalu pemuda itu meletakkan tangan di pelipisnya dan meninggal dunia seketika itu. Pada saat itulah orang-orang pun berseru, kami beriman kepada Rabb pemuda ini. Lalu seorang menemui sang raja dan melaporkan kepadanya, tahukah engkau mengenai apa yang engkau khawatirkan selama ini? Demi Allah, kekhawatiran engkau itu sekarang telah menjadi kenyataan. Orang-orang telah benar-benar beriman kepada Rabb, kepada Allah SWT. Maka sang raja memerintahkan orang-orangnya untuk membuat parit yang besar di mulut di jalanan. Dan dia menyuruh supaya dinyalakan api di dalamnya. Sang raja kemudian berseru, siapa saja yang tidak mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah dia ke parit itu, atau akan diserukan kepada dia, leburkanlah dirimu. Orang-orang lantas ceburkanlah diri. Orang-orang lantas menceburkan diri ke dalamnya, hingga datanglah seorang wanita bersama bayinya. Wanita itu pun berhenti dan merasa takut terperosok ke dalamnya. Tetapi bayinya mengatakan kepadanya, wahai ibuku, bersabarlah, ketahuilah sungguh engkau berada dalam kebenaran. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Lapan al-biru watul jabal, berarti puncak gunung. Lapan tersebut ini tambahan. Tambahan Ziratul Jabal. Tak, dia menerangkan makna tu dalam bahasa. Tak payah sebab tak baca matan bahasa Arab kan. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Jadi last sekali nak cerita bersabar. Panjang-panjang cerita tu, hujung sekali ibadahnya adalah bersabarlah wahai ibu. Cerita banyak. Kita nak cerita ni. Daripada Sayyidina Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal dunia pada tahun 38 Hijrah. Seorang sahabat yang berbangsa Rom, orang kuning. Nabi panggil orang Rom ni orang kulit kuning. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, pada zaman dahulu ada seorang raja yang mempunyai seorang tukang sihir. Ini ada dalam hadis ni. Orang buat kartun-kartun ni cerita, raja mesti ada tukang sihir. Cerita apa tu? King apa tu? Dengan Lancelot. King Arthur. Dia ada dia punya apa? Merlin. Merlin. Raja tukang sihir. Memang ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Dia baca hadis ni sebelum buat cerita. Apabila tukang sihir itu sudah sampai usia
disuruh cari pengganti. Dia kata kepada raja, aku ni sudah tua hai raja, oleh itu berilah seorang remaja yang dapat saya perturunkan ilmu sihir ini kepada ini. Kemudian raja itu pun hantarlah seorang remaja, dikatakan namanya adalah Abdullah bin Tamir. Abdullah bin Tamir, mari daripada Najran, salah satu jajahan Raja Rom tu lah. Ketika remaja ini, dia dalam perjalanan nak pergi daripada rumah dia, nak pergi bertemu gurunya, yakni ahli sihir. Dia jumpa dulu dengan seorang rahib. Rahib yakni ahli ibadah. Rahib seorang ahli ibadah. Rahib seorang ahli ibadah. Kalau ahli rahib ni ahli ibadah, pendeta dipanggil ahbar ataupun hibrun. Pendeta ni ulama dia. Kalau rahib ni ahli ibadah, orang-orang dulu, orang syariat, ahli kitab. Dan remaja itu berasa sungguh takjub dengan ajaran yang disampaikan. Takjub yakni berasa ajaib. Tengok ajaran ahli rahib ni ajaib. Selepas itu, setiap kali remaja itu hendak pergi belajar dengan ahli sihir, dia akan singgah terlebih dahulu di rumah rahib. Apabila remaja itu tiba di rumah ahli sihir, remaja itu dipukul kerana datang lewat. Sebab apa datang lewat? Sebab dia singgah di tempat rahib dulu. Pergi tempat rahib tu, barulah dia pergi jumpa ahli sihir. Lalu rahib itu pun memberikan nasihat. Sekiranya kamu takut dipukul oleh ahli sihir kerana datang lewat, kamu katakan kepadanya, aku terlewat kerana keluarga aku izinkan aku keluar lewat. Kalau kamu takut dimarahi oleh ibu ayah kerana lewat pulang, kamu katakan kepada mereka, ahli sihir membenarkan saya pulang lewat. Rahib tu ajar dia menipu. Rahib tu ajar dia menipu. Boleh nak menipu. Ini adalah hadis ni. Ini istilah kasarnya menipu lah. Istilah kasarnya menipu. Cuma bukan menipu sembarangan. Menipu kerana masalah yang lebih besar, iaitu takut ajaran Islam yang di tengah belajar tu bocor. Masalahnya kerana agama. Menipu kerana masalah agama. Kalau dia bagi tahu dia berjumpa rahib sekali-sekali, mati awal rahib tu. Tak ada dia belajar agama syarak secara sempurna. Baik. Tu yang pertama. Yang kedua, menipu kerana menjaga nyawa. Asyik-asyik kena pukul, elok kena pukul tu boleh menipu. Elok kena pukul, tapi dengan syarat benda yang kita kena buat sampai dipukul tu memang benda yang dipanggil taqiyah. Benda yang dipanggil taqiyah. Ini ada dalam surah Ali Imran ayat ke-28. Allah Ta'ala begitu, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Allah Ta'ala bagi tahu kepada orang beriman, jangan kamu jadikan orang yang kafir harbi yang memusuhi agama Allah ni sebagai kawan rapat. Sebagai kawan. Kawan kamu main dengan dia, kamu kasih sayang dengan dia, jangan. Melainkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, illa an tattaqu minhum tuqah. Melainkan kamu takut berlaku sesuatu pada agamamu jika kamu tak kawan dengan dia. Kalau kamu tak kawan dengan dia, kamu kena juga. Kamu kena jaga hamba suruhan ni. Maka Allah Ta'ala memberikan rukhsah, memberikan kemaafan. Memberikan kemaafan. Sebagaimana yang berlaku kepada Ammar bin Yasir yang kita ceritakan. Ammar bin Yasir digolek atas, dipanggang atas bara api tu. Mak ayah dia syahid. Yasir syahid. Sumayyah syahid. Dia boleh selamat. Siapa boleh selamat? Masa kasarnya dia menipu. Kata dia menipu, bunyinya kasar lah. Cuma dia bertaqiyah. Dia kata tak apalah, aku setuju sebuah pahala. Tapi hanya pada lisan, bukan pada hati. Kerana maslahah agama dan juga nyawa. Agama dan juga nyawa. Baik. Lalu ahli sihir membenarkan saya pulang lewat. Sehinggalah pada suatu ketika remaja itu dalam perjalanan, dia terserempak dengan seekor haiwan yang besar. Haiwan itu menghalang perjalanan orang awam di situ.
Lalu remaja itu berkata, pada hari ini aku mahu uji, ajaran siapakah yang lebih baik, ahli sihir atau rahib? Lalu dia pun mengambil sebiji batu dan berkata, ya Allah, sekiranya ajaran rahib itu lebih baik, lebih engkau sukai berbanding ahli sihir, maka matikanlah haiwan ini, supaya orang awam dapat melalui jalan ini. Dia pun membaling batu lalu mengenai haiwan tersebut, lalu ia mati sehingga orang awam dapat melalui jalan itu semula. Dia walaupun dia dah berjumpa rahib, dia takjub, kemudian dia berjumpa ahli sihir, dia belajar belaka. Benda baik dia belajar, benda buruk dia belajar. Lalu sampai satu masa dia nak test. Cuma cara dia test ni syar'i ke tidak? Iaitu kita berdoa, Allah Ta'ala, kalau betul agama Islam ni, biar berlaku sekali-sekali. Kita pula nak try nak. Ya Allah, aku nak buat sekali. Kalau berlaku gini, okay, confirm aku Islam. Kalau tak sini aku keluar. Dia tak mesti, tuan-tuan. Sebab tu dia mesti ada satu keyakinan sebelum kita buat benda tu. Satu keyakinan ataupun satu pilihan yang sebenarnya kita sudah menilai. Sebab itu Ghulam ni tadi, dia berdoa, dia kata kalau rahib tu betul, biar binatang tu mati. Kalau dia kata kalau ahli sihir tu betul, biar binatang tu mati, mati binatang. Doa dia kata, kalaulah ya Allah, ahli rahib ni, ajaran ahli rahib ni lebih engkau sukai daripada ahli sihir, kau bagi mati binatang ni. Dia pun maling batu, mati binatang tu. Kalaulah dia doa, ya Allah, ajaran kalaulah ajaran sihir ni lebih engkau sukai daripada ajaran rahib, kau matikanlah binatang tu. Dia pun maling batu, mati binatang. Maksudnya dia memilih, dia sebenarnya telah pun berkeyakinan bahawasanya ajaran rahib itu adalah ajaran yang betul. Cuma dia hanya menambah keyakinannya sahaja. Macam kisah Nabi Ibrahim AS lah. Kan dia dia bertanya, dia berdialog dengan diri dia sendiri, adakah Allah Ta'ala ni boleh betul ke boleh menghidupkan orang mati? Adakah Nabi Ibrahim tidak beriman? Beriman. Beriman. Cuma kenapa Allah Ta'ala suruh juga dia ambil, dipotong burung letak atas, ambil burung sembelih, potong letak atas bukit, panggil burung-burung tu, baru nampak burung tu bercantum jadi burung semula. Bukannya sebab dia tak percaya Allah Ta'ala boleh menghidupkan semula burung, tak, menambah keyakinan. Menambah keyakinan. Dan hikayat ataupun cerita-cerita begini, dia tidak berlaku pada orang awam. Dia hanya berlaku pada orang yang betul-betul jiwa dia tu, kita kata makam ni makam ainul haq lah, makam orang yang memang betul-betul nak melihat benda tu sebagai bukti kebenaran dia nak beriman. Dia tidak berlaku sembarangan. Dan antara istidlal, dalil disebut oleh Syekh Ibn Allan daripada cerita ni juga adalah karamah para wali jugalah. Karamah Ghulam ni, yang pertama tadi yang pertama ni bunuh binatang ni. Nanti dia apa pula, dia orang cuba bunuh dia tak mati. Nanti kita akan sampai. Kemudian remaja itu bertemu rahib dan menceritakan peristiwa yang berlaku. Rahib itu berkata kepadanya, rahib itu pula berpesan kepada dia, wahai anakku, sekarang ini kedudukan kamu jauh lebih mulia daripadaku. Berdasarkan pemerhatian saya, selepas ini kamu akan mengalami pelbagai cubaan. Sekiranya kamu mengalami cubaan itu, janganlah kamu ceritakan yang kamu belajar dengan saya. Maksudnya kamu ni mungkin akan diseksa, kamu mungkin akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekian. Maka janganlah kau bagi tahu aku guru kamu. Tawadu'an minhu, kerana tawaduk guru tersebut, dia kata jangan. Walaupun kamu hebat macam mana pun, dia kata janganlah kamu sebut aku sebagai guru. Kemudian remaja itu menjadi seorang yang dapat menyembuhkan pelbagai penyakit. Antaranya adalah penyakit buta dan kusta. Orang ramai yang mengalami penyakit datang bertemu dengan remaja itu bagi mendapatkan rawatan. Ini karamah kedua. Boleh menyembuhkan orang buta. Menyembuhkan orang buta. Perkara ini akhirnya diketahui oleh seorang sahabat raja yang buta mata. Lalu sahabat raja itu pun menemui remaja tadi dengan membawa pelbagai hadiah. Beliau berkata, semua hadiah ini adalah untuk kamu sekiranya kamu berjaya menyembuhkan penyakit saya ini. Kemudian dia menjawab, sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan penyakit, hanya Allah Ta'ala lah yang menyembuhkan penyakit. Sekiranya Tuhan mahu beriman kepada Allah, aku berdoa kepada Allah supaya menyembuhkan Tuhan. Kawan raja tu tadi, dia mari nak berubat mata, masuk Islam. Mari nak berubat mata, masuk Islam. Ini kita kata dakwah dalam
Bukan sahaja melalui pelbagai cara, tetapi boleh, sehingga boleh menarik orang ke dalam agama Allah Azza wa Jalla, walaupun berubat, walaupun hanya berubat. Sekiranya Tuhan mahu beriman kepada Allah, aku berdoa kepada Allah supaya sembuhkan Tuhan. Kemudian sahabat raja itu pun beriman kepada Allah. Tidak lama selepas itu penyakitnya pun sembuh. Sembuh penyakit. Selepas peristiwa itu, sahabat tadi bertemu dengan raja. Bertemu raja bertanya, siapakah yang memulihkan penglihatanmu itu? Jawab dia, Tuhan saya. Raja ni pun ingat dia lah. Raja bertanya, adakah kamu punya Tuhan selain daripada saya? Sahabat raja menjawab, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah Azza wa Jalla. Mendengar jawapan itu, raja menjadi marah dan menyiksa sahabatnya itu tanpa henti, sehingga dia memberitahu raja berkenaan mengenai remaja itu. Dia beritahu mengenai budak tu lah. Raja pun memanggil budak tu dan berkata, wahai anakku, rupanya ilmu sihirmu sudah begitu hebat sehingga dapat menyembuhkan orang buta dan kusta dan penyakit-penyakit lain. Remaja itu menjawab, sebenarnya saya tidak mampu menyembuhkan penyakit apa pun, hanya Allah sahajalah yang menyembuhkan segala-galanya. Disebabkan jawapannya itu, remaja itu juga diseksa tanpa henti sehingga dia memberitahukan pada rahib yang menjadi gurunya. Rupanya firasat rahib itu betul. Kalau kamu diuji, jangan sebut aku. Rupanya dia diuji, sebut, dipetik nama Tok Guru dia. Lalu dipanggillah rahib itu dan berkata, keluarlah kamu daripada agamamu. Namun rahib itu enggan menurut perintah raja. Raja menjadi marah dan meminta supaya diberikan gergaji. Lalu gergaji itu diletakkan di tengah-tengah kepala rahib dan dibelah dua sehingga terjatuh kepala rahib itu. Kemudian dipanggil pula sahabat raja. Raja berkata, keluarlah kamu daripada agama kamu. Sahabat raja menolak perintah itu. Dia pun menerima nasib yang sama dengan rahib. Digergaji kepala sahabatnya sendiri sehingga jatuh terbelah dua. Itu karamah, karamah dalam mempertahankan agama Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata Nabi SAW dalam Fatrah Makkiyah, ketika para sahabat bersusah payah di Mekah, makan pasir, makan batu, makan daun, makan ranting, Khabbab tanya kepada Nabi SAW, mata Rasulullah, Rasulullah, bila Allah Ta'ala nak tolong? Kamu kan Nabi, tak ke berdoa tu Allah Ta'ala tolong? Lalu kata Nabi SAW, tidakkah kamu tengok cerita orang sebelum kamu? Ada yang di kalangan mereka itu digergaji kepalanya, ada yang disikat kulitnya sehingga tercabut kulit-kulitnya, sehingga menampakkan tulang. Ada yang ditanam hidup-hidup, kerana agama Allah Azza wa Jalla. Bukan kerana politik, bukan kerana nak duit, bukan kerana berkawan, bukan. Kerana agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian raja memanggil pula remaja tadi, keluar kamu daripada agama kamu, perintah raja. Remaja itu enggan mengikut arahan raja. Lalu raja itu pun memanggil beberapa orang pengawal, bawa budak ini ke sebuah gunung. Pergi bawa ke sebuah gunung, daki-daki gunung sampai di puncak. Tanyakan kepada budak ini, kalau dia nak ubah pendirian, kalau dia tak ubah, campakkan sahaja ke bawah gunung. Lalu pengawal tu pun buatlah. Sampai di puncak gunung, remaja itu berdoa, Allahumma kfini him. Ya Allah, lepaskanlah hamba-hambamu ini daripada mereka. Lepaskanlah hamba-mu ini daripada semua orang ini. Selamatkanlah dia. Lalu gunung itu bergegar, dia seorang sahaja balik selamat. Bila dia balik jumpa dengan raja, raja bertanya, apa yang terjadi kepada mereka yang membawa kamu tadi? Dia jawab, Allah Ta'ala yang selamatkan saya. Kemudian remaja itu diserahkan kepada pengawal lain, bawa budak ini dengan sebuah kapal. Ini kapal ni dipanggil kurkur dalam hadis ni. Kurkur. Kurkurun, diterjemahkan sebagai kapal. Kurkur. Sekiranya dia meninggalkan agamanya, lepaskan. Tetapi sekiranya engkau campakkan sahaja dalam laut, pun tak dapat nak campak. Kemudian dia mari lagi jumpa raja. Apa yang terjadi sehingga bawa kamu tadi? Allah Ta'ala lah yang selamatkan saya. Lalu kemudian raja bertanya, kalau macam tu, dia jawab kepada raja, kalau tuan nak bunuh saya juga, mesti ikut apa yang saya buat. Lalu kata raja, macam mana nak buat?
panggil semua orang di tengah padang, ikat di sebatang pokok, ambil anak panah, sebut bismillah rabbi hadzal ghulam. Sebut dapat dengan nama Allah, Tuhan kepada anak ini. Kemudian barulah panah kepada saya. Mendengar penjelasan itu, raja pun mengumpulkan rakyatnya di sebuah padang. Diikatnya remaja itu di sebatang pokok. Kemudian raja mengambil anak panah itu dan meletakkan pada busurnya. Lalu raja menyebut bismillah rabbi hadzal ghulam. Sehingga di mana remaja itu terkena pelipisnya. Remaja itu meletakkan tangan ke pelipisnya, lalu meninggal dunia. Apa benda pelipis ni? Gigi, pipi ya. Ya, masalah. Fi kabil konsum sudrihi, fawqa as-sahmu fi sudrihi. Ini bahagian sini. Saya pun orang di pelipis orang panggil pelipis. Tembus itu. Lalu diletakkan tangan, lalu meninggal dunia. Lalu orang ramai pun berkumpul dan berkata, kami semua beriman kepada Tuhan anak ini. Amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kalau dia mati syahid sendirian, agama itu tidak tersebar ketika itu. Lalu dipanggil khalayak ramai beriman, dan dia mati dalam keadaan, disyahid dalam keadaan orang ramai melihat peristiwa tersebut. Lalu adakah Tuhan mengetahui apa yang Tuhan takutkan selama ni? Mari pengawal dia kata, bila kau dah buat gini wahai raja, orang semua beriman kepada Tuhan budak ini, Rabbu hadzal ghulam. Semua kata sungguhnya kami sudah beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu raja pun marah, panggillah semua orang untuk dihumban di dalam parit. Inilah dipanggil sebagai ashabul ukhdud. Orang-orang parit. Dinyalakan api di dalam parit. Lalu sesiapa yang tidak kembali kepada agama asalnya, humban dia ke dalam itu. Atau dikatakan juga supaya mencampakkan diri mereka sendiri ke dalam api. Pergi, terjun sendiri ke dalam api. Kemudian seorang demi seorang berbuat demikian kerana tidak mahu kembali kafir dan musyrik lagi. Akhirnya tibalah golongan giliran seorang wanita yang sedang mendukung bayinya. Wanita itu teragak-agak hendak terjun ke dalam parit itu. Tiba-tiba bayinya berkata, bersabarlah wahai ibu, sesungguhnya ibu berada di dalam kebenaran. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ashabul ukhdud semuanya disuruh oleh raja masuk ke dalam api untuk syahid. Cerita ni penuh dengan sanad kesyahidan. Daripada guru turun kepada anak murid, turun kepada anak muridnya yang ramai, semuanya syahid. Semuanya syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila seorang ibu yang teragak-agak hendak syahid sekalipun, bayi dia, anak dia pula, bersabarlah wahai ibu, sungguhnya kamu berada di atas kebenaran. Ini adalah tingkat sabar yang paling tinggi. Sabar dalam mempertahankan agama Allah sehingga mengorbankan segala benda. Kita pun bertahankan juga agama Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin tahap kesabaran kita tidak sama. Mungkin kita punya tahap kekuatan kita dalam bersabar itu tidak sama. Kita tidaklah seperti orang-orang terdahulu. Kita susah nak menyamai kesabaran orang terdahulu. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang ke-7. Sallallahu alaihi wasallam. تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب في مصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. Nampak tu? Ada iklan. إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأسباب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرف فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها.
Dari Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati wanita yang tengah menangis di dekat kuburan. Lantas beliau berkata, "Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah." Namun wanita itu malah berseru, "Pergi dan menjauhilah dariku, kerana anda tidak mengalami musibah yang baru saja menimpaku." Wanita itu tidak mengenali siapa beliau. Lalu dikatakan kepadanya, "Sungguh beliau adalah Nabi SAW." Kemudian wanita itu mendatangi pintu rumah Nabi SAW dan dia tidak menjumpai penjaga pintunya. Lalu dia berkata kepada beliau, "Aku tidak tahu kalau tadi itu engkau." Maka beliau bersabda kepadanya, "Sesungguhnya kesabaran yang mendatangkan pahala adalah pada saat berlakunya pertama, awalnya terjadi musibah." Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Muslim, hadis ini disebut dengan lafaz wanita itu menangisi anaknya. Baik. Ya, hadis ini jelas. Sayyidina Anas kata ketika Nabi SAW berlalu jalan di sebuah kubur, dia tengok seorang wanita menangis di sisi kuburnya. Jadi bila Nabi tengok orang meratak sehingga nangis-nangis, Nabi SAW tegurlah, "Ittaqillah, takwalah kepada Allah Azza wa Jal." Jadi maknanya benda tu salah. Bila Nabi SAW tegur, benda tu adalah benda yang tak betul, benda yang salah. Kemudian takutlah puan kepada Allah dan juga bersabar. Setengah ulama kata, setengah para fuqaha berdalilkan dengan hadis ni tentang keharusan wanita untuk pergi ke kubur. Kalau perkara tu dilarang, Nabi SAW akan halau perempuan tu balik ke rumah. Tapi yang Nabi marah hanyalah apabila dia meratap. Jadi illah ataupun kunci dia adalah pada ratapan. Kalau dia pergi kubur dengan emosinya, dengan suara ratapan yang kuatnya dan sebagainya, itulah yang dilarang. Kemudian wanita itu bukan setakat menepis Nabi SAW. Dia kata, kamu ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati, kamu tidak menghadapi masalah seperti saya. Biasalah bila kita ditimpa satu musibah, satu masalah, orang bagi nasihat, kata cakap mudah lah. Awak cakap mudah lah, awak bukan rasa benda aku rasa. Orang hilang duit nak, awak cakap mudah lah. Duit kau ni bukan duit awak, awak bukan nak bagi duit pun. Kamu tidak menghadapi masalah seperti saya, kamu tidak merasakan musibah itu. Lalu wanita itu tidak kenal lelaki yang menasihatinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia tak tahu. Kemudian wanita itu diberitahu oleh seseorang, diriwayatkan itu adalah Al-Fadl bin Abbas. Dia cakap kepada perempuan itu adalah Nabi SAW. Kemudian dia pun pergi sendiri ke rumah Nabi SAW. Tiada pengawal di situ. Lalu wanita itu berkata, "Aku tidak mengenal Tuan, maafkan kata-kata saya tadi." Lalu Nabi SAW berkata, "Sifat sabar yang terbaik adalah ketika mendapat musibah yang mengejut." Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim katakan wanita itu menangisi kematian anak kecilnya. Ini musibah yang besar. Seorang mak kematian anak kecilnya, lalu dipesan pula supaya bersabar. Tentulah susah nak terima. Sebab itu kata Nabi SAW di hujungnya, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sabar itu ketika menerima kejutan yang pertama. As-sadmah ni accident. Orang nak panggil accident, as-sadm. Jadi sabar ni ibarat bom. Dia satu benda tu tiba-tiba datang tanpa kita rancang, tanpa kita plan, tiba mari. Jadi di situlah tuntutan sabar yang paling besar. Mana pahala sabar yang paling besar? Ketika itu. Kerana bila dah berlalu beberapa hari, kita dah boleh tenang. Kita dah boleh relax, dah boleh terima, dah boleh mula-mula menerima hakikat tu. Jadi bila tuntutan sabar paling besar, ketika pertama kali kena tu. Itulah yang paling banyak kita kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena ingat tentang muhasabah, tentang miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni miliknya Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian hadis yang ke-8. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Yaqulu Allah ta'ala, ma li'abdil mu'min 'indi
jazaa'un idza qabaqtu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu illa al-jannah. Rawahul Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taala berfirman, tidaklah seorang hamba-Ku yang beriman memperoleh pahala dari sisiku, iaitu jika aku mengambil kembali kekasihnya dari penghuni dunia ini, kemudian dia mengharapkan pahala kerananya, melainkan baginya syurga. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menyebutkan apabila seorang yang beriman itu diuji dengan kematian, Allah menjelaskan, hadis ini adalah hadis Qudsi. Sebelum ni kita ada jumpa hadis Qudsi. Siapa ingat? Ada tak kita jumpa hadis Qudsi? Tak lagi. Ini hadis yang pertama, hadis Qudsi yang pertama. Hadis Qudsi yang pertama. Apa makna hadis Qudsi? Hadis yang diilhamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi ibaratnya adalah daripada Nabi SAW. Ilham maknanya daripada Allah SWT, tapi lafaznya itu adalah daripada Nabi SAW. Dan tu hadis yang lain bukan ilham daripada Allah Ta'ala. Hadis biasa. Ilham tak daripada Allah Ta'ala? Bukan ilham. Bukan ilham. Hadis yang biasa adalah hadis yang ijtihad daripada Nabi SAW berdasarkan wahyu. Ijtihad Nabi SAW berdasarkan wahyu. Cuma ijtihad Nabi tak sama dengan ijtihad manusia lain. Ijtihad Nabi tidaklah anil hawa, tidaklah bersandarkan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi SAW bukanlah bercakap berdasarkan hawa nafsu. Atas sikit hadis qudsi, yakni ilham daripada Allah SWT, makna ataupun lafaznya itu Nabi SAW yang sampaikan. Berbeza dengan Al-Quran Al-Karim, lafaznya Allah Ta'ala, hurufnya Allah Ta'ala, barisnya Allah Ta'ala, hukum hakamnya Allah SWT, dan maknanya tentulah juga daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis kursi dia tidak mengambil hukum Quran lah. Tak perlu wudu baca, tak perlu bebas daripada junub baca hadis kursi, tak menjadi syarat sah, ataupun tak haram kita baca. Baik. Tapi dapat tak pahala? Dapat tak pahala satu huruf 10 pahala? Tak dapat lah. Dapatlah pahala, tapi satu huruf 10 pahala tu tak dapat. Tidak sebesar ganjaran membaca Al-Quran Al-Karim. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala beritahu, apabila seorang yang beriman diuji dengan dimatikan seorang yang dikasihinya, kemudian dia menerimanya dengan penuh keredaan, mereka akan dibalas dengan syurga Allah Azza wa Jalla. Bila seorang yang beriman diuji dengan cara dimatikan seorang yang dikasihinya, kemudian dia ihtasab. Ihtasab ni dia mengharapkan pahala. Dia mengharap. Diuji dengan kematian, dia mengharapkan pahala. Itu yang menjadi tuntutan. Dan apabila kita sabar, apa makna sabar ketika diuji dengan kematian? Iaitu mengharapkan pahala dengan sabar tu. Mengharapkan pahala dengan kesabaran tersebut. Lalu ganjaran ini kata Allah SWT akan dibalas dengan syurga. Kemudian hadis yang ke-9, وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها إنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء وجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين فليس من أبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Rawahul Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, wabak penyakit yang menular. Maka beliau memberitahunya taun adalah azab yang dikirimkan Allah Ta'ala kepada siapa sahaja yang dikehendakinya, namun Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman.
Tidaklah seorang hamba yang terjangkit taun tetap berada di daerahnya dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah, serta tidak mengetahui bahawa tidak ada sesuatu yang menimpanya kecuali telah ditetapkan Allah terhadapnya, melainkan hamba tersebut akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit at-taun. At-taun ni lebih kepada makna umum apa-apa sahaja penyakit yang virus yang tersebar. Penyakit yang senang merebak. Penyakit yang senang merebak. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam firra minal majzum firaraka minal asad. Bila jumpa penyakit tersebar ni, lari, seolah-olah lari daripada singa, kata Nabi. Firra minal majzum, nampak orang ada penyakit kusta contohnya, lari, seolah-olah lari, seolah lari daripada singa. Tetapi kata Nabi SAW, taun adalah hukuman Allah kepada sesiapa sahaja yang dikehendakinya. Kat sini ditulis hukuman azab. Taun azaban, betul? Dia tulis hukuman azab. Hukuman yang Allah Ta'ala bagi kepada sesiapa sahaja yang dia kehendakinya. Namun penyakit itu juga adalah rahmat daripada Allah untuk hambanya yang beriman. Seseorang yang dijangkiti taun kemudian masih menetap di kampungnya dan dia menerimanya dengan redha dan sabar, serta penyakit taun itu tidak akan menghinggapinya tanpa izin daripada Allah, orang ini diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama, sebarang penyakit dia boleh jadi serapan dua mata. Satu azab, satu rahmat. Penyakit dan musibah, dia boleh jadi dua-dua. Boleh jadi benda ni balak, boleh jadi benda ni musibah pada kita, boleh jadi benda ni rahmat. Boleh jadi ni menandakan Tuhan mengazab kita, boleh jadi juga. Ataupun kita rasa kita buat baik, kita orang baik, kita orang saleh, ataupun kita rasa seorang tu orang saleh, tiba-tiba sakit berat, maka itu adalah rahmat pada dia. Tetapi hakikatnya kita tak tahu. Hakikatnya Allah Ta'ala saja yang menghukum. Benda tu azab ke rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, seorang yang dijangkiti taun kemudian masih menetap di kampungnya, yakni apabila ditimpa dengan penyakit berjangkit, masih menetap di kampungnya, duduk di tidak bergerak ke mana-mana, sabarlah tu. Dan dia menerimanya dengan redha dan sabar, serta yakin penyakit taun itu tidak akan menghinggapinya tanpa izin daripada Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa perkara kat sini. Yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan tentang, inilah yang diambil oleh jurutankuasa fatwa tentang penjarakan sosial dan sebagainya. Hukum isolasi itu berdasarkan kepada perkataan Nabi SAW ini, menetap di kampung. Maka safi baladi, menetap di tempatnya. Jadi tak keluar sehingga menyebarkan benda itu kepada orang lain. Yang kedua, dia menerimanya dengan redha dan sabar. Yang ketiga, dia kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan saja-saja mendatangkan perkara itu kepada dia. Bukan hanya semata-mata nak mengazab, bukan hanya semata-mata benda tu perkara biasa yang berlaku, tidak. Ada sebab Allah Ta'ala hantar kepada kita. Kemudian kata kata Allah Azza wa Jalla, orang ini akan, kata Nabi SAW, orang ini akan diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Orang yang mati kerana wabak penyakit berjangkit, seperti pahalanya seperti orang yang mati syahid. Dipanggil sebagai syahid akhirat. Hukumnya hukum syahid akhirat. Ada berapa kategori syahid akhirat? Ada 4. Taun, lemas, hamil, tanah runtuh. Al-hadma, kata Nabi SAW, orang yang meninggal disebabkan tanah runtuh, runtuhan yang berlaku. Kenapa? Kerana kemalangan tu tak tahu bila boleh berlaku. Kerana itu Nabi SAW kata pahala syahid bukan setakat tak tahu, bahkan dia punya implikasi itu lebih besar daripada benda lain. Matinya dalam keadaan lebih teruk. Yang tahu kena penyakit berjangkit. Tengok Covid baru ni kan, orang nak pergi mandi tak boleh, kena zik, maksud teruk daripada orang lain. Maka kata Nabi SAW, ganjarannya seperti ganjaran syahid akhirat. Orang yang mati tanah runtuh, macam mana rupa jasadnya?
Contohnya kan, orang yang mati lemah, macam mana rupa jasad? Orang yang mati dalam keadaan hamil, macam mana dia punya menanggung kesakitan. Baik. Lalu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan pahala ini seperti pahala mati syahid. Baik. Hadis ini juga seolah-olah membenarkan, seolah-olah Nabi SAW memberitahu tentang peristiwa tahun yang bakal berlaku pada tahun 18 Hijrah ketika itu. Yang mana meninggalnya ketika itu Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, meninggal tahun 18 Hijrah di Syam. Di satu tempat dipanggil Al-Amwas, Ta'un Al-Amwas. Abu Ubaidah meninggal dunia di situ. Meninggal dunia. Dia berbeza ijtihad dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, "Dok, jangan pergi tempat tu. Tempat tu tengah ada penyakit-penyakit." Abu Ubaidah kata, "Dok, kita kena pergi." Abu Ubaidah meninggal dunia di situ. Baik. Syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia, akhirat ni sebenarnya nak membezakan hukum fiqh tu. Kalau syahid dunia, maksudnya atas muka dunia ni kita declare dia syahid. Atas muka dunia ni kita declare dia syahid. Jadi hukum hakamnya kena ikut hukum hakam orang mati syahid. Tak boleh mandi, la yughassal, apa lagi? Tak semayang, kena kafan dengan darah-darahnya. Jadi itu dipanggil syahid dunia. Syahid dunia akhirat, orang yang mati syahid dalam keadaan syahidnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang mati syahid perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mati. Lalu meninggal dunia, ada tak yang tak dapat syahid akhirat? Ada. Ramai kan, ada banyak kisah peristiwa sahabat Nabi puji orang mati syahid. Nabi kata, dok, dia ni mati pun mati syahid. Kenapa? Dia ni berperang kerana bangsa. Ni berperang kerana nak tunjuk power, nak tunjuk hero. Beza-beza. Sekali pun mati syahid. Tapi atas muka dunia syahid, semayang tak semayang, tak mandi. Hukum dunianya hukum mati syahid. Tapi syahid akhirat adalah syahid yang Nabi SAW bagi tahu pada benda-benda yang spesifik. Kemalangan tadilah, lemas, tanah runtuh, penyakit-penyakit, orang hamil. Itu syahid akhirat. Pahalanya di akhirat. Walaupun kita tak niat pun, siapa niat nak mati dalam tanah runtuh? Siapa niat nak mati lemah? Ni baca hadis syahid akhirat ni. Tak ada orang niat tu. Tapi kerana besarnya ujian itu, pahalanya adalah seperti orang mati syahid. Pahala syahid di akhirat. Pahala syahid di akhirat. Nanti bang tu. Dia dapat pahala mati syahid tu di akhirat. Masih masuk dalam timbangan mizan lah. Ada timbangan mizan lah. Cuma wallahualam, adakah sama ganjarannya dengan mati syahid di jalan Allah tu dengan ni? Sebab beza. Mati syahid di jalan Allah ni dia pergi perang dengan niat mengangkat agama Allah Azza wa Jalla. Kalau dia mati syahid, mati lemah, mati juga, tapi dia tak adalah dia berniat nak mati di jalan Allah benda semua, tapi kebetulan kemalangan tu, ujian tu besar. Jadi dia dapat pahala syahid. Mungkin sama, mungkin tak sama, wallahualam. Secara zahirnya macam sama, tapi hakikatnya macam tak sama. Tapi besarlah pahalanya tu, besarlah. Sebab zahirnya Nabi kata pahala syahid. So sama je lah dengan pahala orang mati syahid sepatutnya. Macam mana pahala orang mati syahid? Masuk syurga tanpa hisap. Baik. Tak boleh gitu. Cuma adakah hari ni ada lagi nak mati syahid dunia? Ada tak syahid dunia sekarang? Ada lagi? Syahid dunia ni orang yang mati dalam jihad sabil. Jihadus sabil. Ada? Tentera, kalau tentera meninggal dalam peperangan, syahid dunia kita panggil. Syahid akhirat tu kalau niat dia betul, insya-Allah lah. Kalau dunia, kita syahid dunia tak? Ada? Tengok perang apa?
Betul tu. Tapi kata perang kita semua lawan. Katakanlah dulu komunis kan. Kita tanah ni ikut mati syahid tak? Tak lah. Tak lah. Saya tak dengar juga gitu. Ayolah kalau lawan perang lawan Israel kan, contohlah. Itu satu. Yang kedua, kalau katakanlah kumpulan-kumpulan tertentu, kumpulan tertentu atas nama jihad sabil pergi perang sana sini, macam ISIS ke Daesh ke apa kan, boleh tak dia declare dia sebagai syahid dunia? Declare dia kan. ISIS tu, Daesh tu dilawan di Syria, lawan di Iraq. Tengok gambar senyum. Wallahu a'lam. Tak reti juga. Hakikatnya pemerintah lah yang menentukan. Yang ada keabsahan paling tinggi sekali pemerintah. Jawatan kuasa fatwa lah, fatwa ataupun para ulama, mufti lah yang boleh menentukan itu syahid dunia ke syahid akhirat. Syahid dunia ke bukan syahid dunia. Kemudian yang terakhir, hadis yang ke-9 10. وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر أوضته منهما الجنة بهما الجنة. Rawahul Bukhari. Daripada Anas radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, jika aku menguji hamba-Ku dengan kebutaan pada kedua matanya lalu dia bersabar, maka aku akan menggantikannya, iaitu keduanya, dengan syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ni spesifik kelebihan orang buta. Kelebihan orang buta. Kata Nabi SAW, Allah menjelaskan, sekiranya aku menguji hamba-Ku dengan menjadikan dia seorang buta dan dia terus bersabar, aku akan menggantikan dengan syurga kerana hilangnya penglihatan itu. Kerana atas muka dunia dia kurang daripada orang lain, tapi hakikatnya dia lebih daripada kita. Sebab tu kita kena cemburu dengan orang buta. Kalau dia bersabar, kata Allah SWT, maka Allah Ta'ala akan gantikan kedua penglihatannya itu dengan syurga Allah SWT. Dia dah ada jaminan syurga, tinggal lagi nak bersabar je. Wallahu a'lam. Hadis ke-11 tu panjang sikit, kita berhenti pada hadis yang ke-11 lah. Baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang buat atas kelemahan dan kedaifan saya sendiri. Aku qouli hadza, astaghfirullah azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyina ala sunnati nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأمسنا على ملته وأعزنا من مضلات الفتن. اللهم دلنا بهدايتك إلى الخير. اللهم دلنا بهدايتك لما تحبه من العمل وترضاه وحل بيننا وبين ما يغضبك يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا وقت حاجتنا إليه يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.